Assalamualaikum kepada Cik Azwa. Nama saya Muhammad Airi Mazlan, bernombor metrik A181761. Individu yang saya pilih bagi tugasan ini adalah Syafiqah Aina. Di dalam tugasan ini ada 8 topik yang kita akan bahaskan. Yang pertama adalah pengenalan. Komunikasi bermaksud satu proses penyampaian maklumat dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Manakala komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap daripada seseorang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Kata Jalaluddin, komunikasi yang efektif ditandai dengan pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik dan dapat pada akhirnya menimbulkan satu tindakan. Komunikasi terbahagi kepada dua bahagian, iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. Komunikasi lisan melalui perbincangan, ucapan ataupun pembentangan. Manakala komunikasi bukan lisan, komunikasi yang melalui memorandum, surat menyurat, laporan bertulis dan email. Komunikasi boleh terhasil tanpa mengira kedudukan seseorang itu berada. Seterusnya adalah biodata individu. Nama diberi Nur Syafiqah Aina binti Abdul Wahab, lahir pada 18 Jun 1994, berumur 27 tahun, yang merupakan seorang usahawan kosmetik, model, blogger, influencer dan Instagramers. Beliau merupakan pengasas kepada syarikat Aina di mana terdiri daripada Aina Beauty, Aina Kosmetik dan Aina Klinik. Beliau bermula dengan menggunakan Instagram pada Jun 2013 dan sehingga kini mengumpul lebih 1 juta pengikut di Instagram. Beliau pada awalnya menjana pendapatan melalui paid review di Instagram. Selain usaha beliau dalam produk kosmetik, beliau juga memiliki jenama pakaian sendiri iaitu Syafiqah Aina RTW. Seterusnya, nilai yang digunakan bagi memastikan komunikasi berkesan terhasil. Antara nilai tersebut adalah lemah lembut, jujur dan berhati-hati. Nilai yang pertama adalah lemah lembut. Beliau sering bertegur sapa di antara pekerjanya dengan nada yang lembut. Orang yang bersikap lemah lembut mampu mengendalikan diri daripada nafsu marah, melakukan kekerasan serta kezaliman terhadap orang lain adalah individu yang hebat. Beliau berjaya mewujudkan suasana yang ceria dan memudahkan beliau untuk berkomunikasi dengan pekerjanya secara berkesan. Nilai yang kedua adalah jujur. Beliau berkongsi cerita di mana beliau juga pernah memiliki kulit yang kusam dan berbadan besar. Namun setelah penggunaan produknya sendiri, kini beliau telah menampilkan satu wajah baharu kepada masyarakat. Perkara ini memberikan keyakinan kepada sasaran pelanggannya untuk mencuba produknya sebagai satu solusi ke atas masalah yang dialami oleh mereka. Kini produknya telah memasuki pasaran di negara seperti Singapura, Brunei, Indonesia dan juga Thailand. Kata Azizi Ahmad, orang yang jujur akan dihormati oleh semua pihak dan menjadi benteng kepada keimanan. Nilai yang terakhir adalah berhati-hati. Beliau sangat menjaga percakapannya di hadapan media maupun terhadap pekerja dan pelanggan beliau sendiri. Kata Prof. Dr. Muhayyam Muhammad, kita mestilah menjaga perkataan yang terbit daripada mulut kerana itu punca perbelahan yang berlaku. Oleh itu, perkara ini sangat berkait rapat dengan nama baik seseorang itu sendiri. Bagi Syafiqah Aina, rasa hormat masyarakat dan pekerjanya adalah amat penting bagi diri beliau. Berikutnya adalah strategi komunikasi bagi menghasilkan komunikasi yang efektif. Antara strategi yang digunakan adalah sasaran audien. Beliau akan mengenal pasti sasaran audien bagi mengenal pasti saluran komunikasi yang sesuai untuk digunakan. Seterusnya adalah membuat perancangan. Beliau akan menganalisis beberapa aspek seperti isu yang ingin dibahaskan sebelum berkomunikasi. Sebagai contoh, di dalam syarikatnya, beliau akan mencari isu yang perlu ditangani ketika perbincangan supaya perbincangan tersebut. Seterusnya adalah platform yang digunakan bagi menghasilkan komunikasi yang efektif. Antara platform yang digunakan oleh Syafiqah Aina adalah laman sesawang, di mana di laman sesawang tersebut terdapat senarai produk yang ditawarkan kepada pelanggannya, dan di situ juga terdapat maklum balas oleh pelanggan yang pernah menggunakan produknya. Yang kedua adalah blog. Di situ Syafiqah Aina telah menulis bagaimana kita untuk mengenali masalah kulit yang rosak dan cara untuk kita menjaga kulit dengan sebetulnya. Yang ketiga adalah Telegram.
Syafiqah Ainah telah mewujudkan satu program yang diberi nama Ainah Fantasi yang memberi peluang untuk memenangi pakej umrah bersamanya. Di Telegram tersebut, Syafiqah Ainah telah menempatkan pesertanya di Telegram bagi memudahkan beliau untuk membimbing peserta untuk mendapatkan hasil yang memberangsangkan atas penggunaan produknya. Yang keempat adalah Facebook. Beliau menggunakan platform Facebook ini untuk menarik minat bagi pelanggan yang berumur. Dan yang terakhir adalah Instagram. Beliau menggunakan Instagram adalah untuk mempengaruhi sasaran pelanggan golongan muda. Seterusnya adalah kelebihan komunikasi yang dimiliki oleh Syafiqah Ainah. Terdapat dua kelebihan yang dimiliki oleh beliau. Yang pertama adalah keyakinan. Beliau sentiasa menampilkan ekspresi muka dan menggunakan nada suara yang menunjukkan beliau yakin dalam komunikasi. Perkara ini akan membuat orang lain lebih mempercayai dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Kesan terhadap pekerjanya lebih bermotivasi dan lebih memahami skop kerja mereka yang mereka perlu jalankan di syarikat. Yang kelebihan yang kedua adalah pengetahuan, di mana beliau mempunyai ilmu dalam komunikasi serta ilmu mengenai penjagaan kulit. Oleh itu, orang ramai akan lebih mempercayai terhadap sesuatu perkara yang dibawa olehnya atas ilmu yang dimiliki. Contohnya, beliau berjaya mendapatkan maklum balas yang positif dari pengguna produknya. Seterusnya adalah kelemahan komunikasi yang perlu diperbaiki oleh Syafiqah Ainah. Antara kelemahan yang perlu diperbaiki oleh Syafiqah Ainah adalah penggunaan perkataan dalam ayat. Hal ini disebabkan kerana Syafiqah Ainah tidak seharusnya menggunakan bahasa rojak dalam komunikasi di antara pekerjanya. Perkara ini akan menyukarkan pekerjanya untuk memahami pesanan yang ingin disampaikan. Yang kedua adalah penggunaan bahasa kedua. Beliau sentiasa menggunakan bahasa Melayu dalam perbincangannya. Kesannya, pelanggan daripada luar negara kurang berminat mengenai produknya kerana bahasa Inggeris merupakan bahasa interaksi di antara negara dengan sesuatu negara yang lain. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, komunikasi yang efektif adalah sangat penting bagi menyampaikan pesanan yang mampu memberi kesan terhadap seseorang. Sebagai seorang pengurus syarikat, Syafiqah Ainah seharusnya mempunyai kebolehan dalam berkomunikasi. Beliau telah membuktikan dengan ilmu yang beliau miliki, beliau telah berjaya melahirkan 5,000 orang usahawan dan 4 orang jutawan muda. Perkara ini dibuktikan lagi selepas beliau telah menerima anugerah Nona Best Influencer Skincare Brand Award. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.